Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bertemu pada malam ini bagi meneruskan lagi slot kuliah maghrib kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dan pada malam ini sepatutnya adalah Ustaz Hariri bin Muhammad Daud. Namun dia tak dapat hadir, maka digantikanlah dengan saya pada malam ini. Baik. Kita sambung balik pengajian kita, tuan-tuan dan puan, pada bulan lepas. Malam ini, kita nak cuba bincang, iaitulah isu berkaitan dengan wasiat ketika sakit. Siapa yang sakit? Iaitulah pembuat wasiat itu, iaitu pewasiat itu. Baik. Ada orang bertanya tentang kesahihan wasiat yang dibuat ketika sakit. Adakah wasiat yang dibuat ketika sakit itu sah ataupun tidak? Timbulnya sah ataupun tidak ini kerana dia membawa kepada perkelahian. Sesama ahli waris itu, yang mana sesetengah mereka mempertikaikan kewarasan pewasiat itu yang berada dalam kesakitan. Maka bila sebut tentang kita nak tahu sah ataupun tidak, tuan-tuan dan puan-puan, maka jawabnya adalah ke mahkamah lah tempatnya. Sebab di mahkamah akan dibentangkan seluas-luasnya. Hakim itu dia akan lihat kepada rukun-rukun wasiat. Maka perbincangan yang ada akan pergi kepada isu itu sahaja yang menentukan sama ada wasiat itu sah ataupun tidak. Maka kalau tuan-tuan dan puan yang berada di Bandar Estate ini, maka mahkamah yang mempunyai bidang kuasanya adalah Mahkamah Tinggi. Seluruh rakyat Negeri Sembilan ini, Mahkamah Tinggi Syariah yang ada hanya sebiji saja di Senayan itu, di pejabat saya itu. Tak kira lah orang daripada Jempol ke, orang daripada Nilai ke, orang daripada Rembau ke, Kuala Pilah ke. Maka kalau isu wasiat, maka Mahkamah Tinggi lah yang berbidang kuasa. Baik. Maka bidang kuasa Mahkamah Tinggi ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah berkaitan dengan wasiat atau disebut dalam undang-undang alang semasa maradul maut. Hampirnya seseorang itu kepada mati. Maka dalam bidang kuasa ini jelas menunjukkan bahawasanya Mahkamah Tinggi Syariah dia berbidang kuasa untuk mendengar kes wasiat semasa maradul maut. Baik. Maka bagi menentukan sama ada wasiat ketika sakit itu sah ataupun tidak, maka kita kena tengok, kena teliti tentang sakit yang dihadapi oleh pewasiat itu sama ada boleh dikategorikan sakit yang membawa kepada maradul maut ataupun sakit yang tidak membawa kepada maradul maut. Rupanya sakit ni pada jenis juga. Dia ada sakit yang hampir pada mati, ada sakit yang tidak menyebabkan mati. Baik. Maka secara mudahnya, tuan-tuan dan puan-puan, yang boleh membuktikan bahawa sakit ini sakit yang membawa pada mati ataupun sakit ini tidak membawa pada mati, maka kita perlukan kepada kesaksian syahadah. Maka dalam hukum hakam disebut bahawasanya
sekurang-kurangnya untuk menentukan tentang isu itu, kesaksian daripada 2 orang doktor Muslim lelaki yang adil. Ni, 2 orang ini diperlukan. 2 orang ini yang mahkamah akan tanya dan mereka perlu bentang bahawasanya sakit yang dihadapi oleh pesakit ini sama ada mengakibatkan dia mati ataupun tidak. Andai kata tak ada. Tak ada 2 orang ini. Maka bolehlah diguna pakai saksi-saksi yang lain. Cumanya nilaian keterangan mereka itu tidaklah sekuat seperti mana keterangan 2 orang saksi doktor lelaki yang Muslim itu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercerita tentang evidence, pembuktian, dia akan ada benda-benda yang menyokong, iaitu qarinah. Kalau kita sebut dalam istilah undang-undangnya, change of evidence. Rantaian pembuktian itu, dia tak boleh putus, tuan-tuan dan puan. Kalau putus saja, lemah kes itu. Contoh, seorang perempuan dia menuntut fasah di mahkamah atas alasan suami dia tak beri nafkah. Maka dia bawa saksi jiran dia. Maka jiran dia pun masuklah dalam kandang tadi ni, peguam suami tadi nak tanya dia. Maka peguam suami pun tanya, awak tahu mana suami dia tak bagi nafkah pada dia ni, kawan awak ni? Dia pun jawab, dia bagi tahu saya. Kalau dia bagi tahu kita, itu dah dikira sebagai hearsay, iaitu dengar cakap. Dengar cakap dengan lihat satu pembuktian yang berbeza. Sudah tentulah yang melihat itu adalah yang lebih kuat. Dan kebarangkalian besar, hearsay ni tuan-tuan dan puan, dicampak saja dalam tong sampah tentang pembuktian itu. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dalam bab ini ditekankan pembuktian yang paling bagus, yang tertinggi kedudukannya adalah 2 orang kesaksian daripada doktor lelaki Muslim yang adil itu. Kalau ada 2 ini, maka kuatlah tu. Sebab tidak boleh dicabar lagi tentang credibility sebagai seorang saksi tadi. Baik. Maka ada ulama yang berpendapat bahawa sekiranya seseorang itu terlantar sakit melebihi setahun, dia sakit lama dah, maka sakitnya itu bukanlah sakit kronik yang boleh dikategorikan sebagai sakit maradul maut. Dia sakit lama, tapi sakit dia itu bukan dikategorikan sebagai sakit kronik yang boleh dikategorikan sebagai sakit yang boleh menyebabkan mati. Tetapi lebih tepat untuk dikategorikan sebagai sakit yang berlarutan atau berpanjangan yang mungkin masih ada harapan untuk sembuh. Ni contoh yang dibuat. Jika terbukti bahawa sebab kematiannya bukan sebab penyakitnya yang berpanjangan tadi, tetapi sebab kematian adalah sebab penyakit baru yang menimpa seseorang pesakit tadi, dan ternyata bahawa semasa dia menurunkan cap jari pada dokumen wasiat contohnya, pesakit tadi adalah masih dalam keadaan sihat. Dia nak ceritanya di sini, orang ni dia sakit lama. Kemudian datang penyakit baru, dan penyakit baru itulah yang menyebabkan dia mati. Maka yang dia buat dokumentasi itu terbukti yang dia buat itu bila? Dia buat itu semasa dalam keadaan sakit yang lama tadi, bukan sakit yang baru. Maka apa yang dia buat itu adalah dikategorikan sebagai dia itu sihat. Ni kita nak bincang ni bertembung 2 penyakit ni. Sebagai contoh, dia sakit lama. Cari-cari tak jumpa. Rupanya gout sebagai contoh. Kemudian, duduk tengah-tengah gout tadi, zap datang penyakit baru, jantung. Dia pun mati.
Maka yang dia buat deklarasi wasiat itu sakit yang mana? Jantung ke gaut tadi? Dia buat yang gaut tadi. Maka yang dia buat itu adalah dikira sebagai wasiat seorang yang sihat. Maka wasiat sebegini tuan-tuan dan puan-puan adalah apa? Adalah sah walaupun secara zahirnya pewasiat sedang sakit kerana yang dia buat itu sakit yang bukan maradul maut. Itu dia. Letih juga. Nak bezakan ni tuan-tuan dan puan-puan. Sakit yang bagaimana yang dikatakan maradul maut, sakit yang bagaimana dikatakan bukan maradul maut. Kemudian bertembung pula dua penyakit. Yang dia sakit lama tadi, itulah yang dia buat dokumentasi wasiat. Tetapi tiba-tiba datang penyakit baru dan doktor mengesahkan penyakit baru itulah yang menyebabkan dia mati. Maka yang dia buat wasiat itu dikira sebagai wasiat dalam keadaan dia sihat dan wasiat itu adalah sah. Pegang situ dulu. Baik. Sebab itulah kita dah nyatakan daripada awal tadi bahawa hanya kesaksian syahadah daripada sekurang-kurangnya 2 orang doktor Muslim lelaki adil adalah pembuktian yang paling kukuh dalam menentukan sama ada pewasiat itu dikira sihat atau sakit semasa wasiat itu dibuat. Kalau tak ada keterangan ini tuan-tuan dan puan-puan, maka kita akan bergantung hidup kepada laporan perubatan. Kita akan bergantung hidup kepada orang yang menjaga dia. Tengok waktu dia buat tadi, bagaimana reaksinya. Adakah dipaksa? Adakah dia masih boleh berfikir dalam keadaan yang sempurna? Adakah dia ini ingat tak ingat? Ataupun dia itu dalam keadaan terpaksa untuk buat dan sebagainya. Lemahlah sikitnya. Berbeza dengan 2 orang doktor lelaki Muslim yang adil tadi. Maka bila sebut tentang mati ni tuan-tuan dan puan-puan, sebelum hari raya hari tu, biras saya punya ayah, dia sakit lama. Sakit dia yang paling teruk sekali adalah kencing berdarah. Jadi pagi tu dia macam Tuan Haji Puan Hajah lah, jenis suami isteri ni memang orang tegar, surau kawasan itu. Di surau dia itu macam di masjid ni dia ada CCTV kan. Maka mereka ulang tayang balik, dia sampai bawa motor skuter, tongkat motor, isteri turun, dia pun turun. Maka surau tu dia bertangga. Dah orang tak apa nak sihat, maka setiap kali dia nak bergerak tu dia pegang tiang-tiang. Nampak dia pegang sampai dia masuk. Kebetulan pula yang dia masuk tadi tuan-tuan dan puan di hujung belah kanan. Dan dia semayang atas kerusi solat sunat qabliyah sebelum subuh. Dan CCTV tadi atas kepala dia jadi tak nampaklah kedudukan dia itu. Maka dia habis saja bagi salam solat sunat qabliyah tadi, dia pun jatuh. Maka CCTV dalam surau tadi tunjuk pula. Orang pakat kerumun dia, isteri dia daripada tirai di belakang tabir tadi keluar pula. Mari tengok suami dia tadi. Maka tuan-tuan tahu apa berlaku? Suami dia meninggal dunia. Tuan-tuan tahu dia meninggal hari apa? Dia meninggal hari Arafah. Tuan-tuan tahu dia meninggal dalam keadaan apa? Dia puasa hari itu. Tuan-tuan tahu dia meninggal di mana? Di surau. Tuan-tuan tahu dia melepaskan nafas yang terakhir itu bila? Lepas bagi salam solat sunat qabliyah. Tuan-tuan nak apa lagi? Nak apa lagi? Hidup di dunia ini nak apa lagi? Kalau bukan itu cara Allah Ta'ala ambil nyawa kita. Sebab itu hidup ini kena istiqamah tuan-tuan dan puan-puan. Di masjid ini pun sejarah telah membuktikan ada jemaah kita yang telah pergi meninggalkan kita. Cukup hebat dari segi ibadat. Kemudian bila saya duduk ceramah di masjid di surau tuan-tuan dan puan, kehebatan orang yang menjaga rumah Allah Ta'ala ini
makin hari saya pergi, makin hari saya jumpa terlalu banyak orang yang hebat. Kalau di Mantin, di Pajam itu ada satu surau. Dia ni macam Tuan Haji, Puan Hajah juga, jenis suka datang ke surau ni, jemaah tetap. Dia pula, sebelum ini dia selalu sakit perut, kemudian membuang air tu, kadang-kadang dia mari cirit seminggu, kadang-kadang dia mari tak boleh berak seminggu. Rupa-rupanya kanser usus. Bila kanser usus tadi, dia melalui lah, duduk di hospital berapa lama, 6 bulan. Kemudian kena buat timo, apa benda? Kemo, kena buat benda tu lagi. Tapi dia kata, Alhamdulillah Ustaz, Allah Ta'ala bagi saya sihat. Tuan tahu dia datang ke surau pakai apa? Dia pakai jubah, tetapi di dalamnya adalah pampers. Kalau kita tak pakai pampers, datang tak? Tak datang Ustaz. Dia datang. Kenapa kena pakai pampers? Sebab dia kata dia dah tak macam dulu. Kalau dia nak keluar, dia keluar terus. Dia tak boleh nak tahan dah. Tengok. Orang tak. Dia mengejar akan kehidupan dia. Dia nak ending yang baik dalam diri dia. Maka dia buat apa saja yang menyebabkan dia itu makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kena ambillah semangat-semangat orang-orang yang sebegini, tuan-tuan dan puan-puan. Kena buat. Saya pun yang muda ni pun kena buat juga. Tambah-tambah lagi lah orang yang mana umurnya telah melebihi 40, 50, 60. Tinggallah dunia-dunia kita, tuan-tuan dan puan-puan. Tinggal dunia lama kita. Jangan pula nanti member lama telefon. Jom malam ni. Mana? Karaoke. Aku lama dah tak karaoke. Jangan macam tu. Kita test malam ni je. Yang tak akhir ni ramai kawan kita ni. Maka malam tu kita pun pederah lagu Metallica, tuan-tuan dan puan-puan. Tengok-tengok. Malaikat datang. Cabut nyawa. Maka kecoh di masjid ini, jemaah seorang meninggal. Pakat tanya, dia meninggal kat mana? Pusat karaoke. Shh, jangan beritahu ke orang. Tengok dah tak cantik dah ending tadi. Jadi, kena istiqamah, tuan-tuan dan puan. Baik, seterusnya. Maka tuan-tuan dan puan, sempitas lalu apa yang kita bincangkan ini, jika memang pada masa sakit tadi, seseorang itu membuat wasiat. Dan sakit tersebut adalah sakit yang telah membawanya kepada kematian. Tadi beza, dia buat bukan dalam sakit yang bawa kematian. Ini dia buat yang mana dia sedang sakit. Dan sakit itulah yang menyebabkan dia mati. Inilah yang dinamakan sebagai sakit maradul maut. Maka apa jadi dengan dokumen wasiat yang dia buat itu? Maka dokumen wasiat tersebut adalah tidak sah. Tengok efek dia. Tidak sah, tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Jika pewasiat itu meninggal disebabkan penyakit lain, jadi wasiat tersebut dikira sah walaupun pada masa itu dia terlantar sakit, sebab itu bukan sakit maradul maut kerana punca kematiannya adalah daripada penyakit lain. Jadi kita faham malam ini. Nak tahu sah ataupun tidak, kena tengok. Dia ini kalau dia sakit, sakitnya macam mana? Adakah sakit yang menyebabkan dia mati yang dia buat dokumen wasiat tadi? Ataupun bertembung dua penyakit. Yang dia buat wasiat itu adalah bukan penyakit yang menyebabkan dia mati. Maka hukumnya berbeza. Yang mula-mula tadi adalah tidak sah. Yang kedua adalah sah. Tapi kalau kita nak menentukan memang tak kena lah. Sebab kita jurusan ekonomi. Kita jurusan accountant. Siapa kita nak menentukan sakit yang menyebabkan mati ataupun tidak. Jadi bila di mahkamah tu kalau ada permohonan faraid, dia akan kepilkan sijil mati kan. Tuan-tuan kalau mati, tuan-tuan akan ada sijil mati tau. Tapi sijil mati tu tuan-tuan tak payah tengok dah lah. Ahli waris tuan-tuan tengok. Dia akan tulis bila mati. Hari apa. IC tuan-tuan dan puan-puan.
nombor sijil mati. Kemudian dia akan tulis mati sebab apa. Tapi majoriti mati sebab apa tadi, yang saya duk tengok, selalunya adalah dalam bahasa Inggeris, bukan bahasa Melayu. Kadang-kadang dia punya bahasa Inggeris tu panjang, nak boleh kepaham. Rupanya nak cerita dia ni aksiden motor. Tapi panjang istilah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dia akan kepilkanlah sijil mati tu. Tapi kadang-kadang terasa juga tengok permohonan orang ni. Tuan-puan tahu saya terasa kat mana? First kali bila tengok sijil mati itu, sebaya umur. Lahir 80-an. Ada yang kadang-kadang tuan-puan sekolah. Ada kadang-kadang yang lahir 1930-an. Kata panjang umur dia ni. Kata. Kemudian ada juga yang lahir 1956, 57. Kita mari pula kata, ni sebaya mak ayah aku ni. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dia kepilkan harta-harta yang ditinggalkan oleh si mati. Kadang-kadang tengok umur 30-an. Dalam ASB ada 400,000. Saya mari garu kepala aku yang sebaya dengan dia pun tak simpan banyak ni, macam mana boleh simpan? Ada setengah tu tuan-tuan dan puan-puan. Kereta saja, jam tangan saja dah berapa dah. Tuan-tuan tahu saya terdetik kat mana? Saya terdetik bahawasanya si mati nak boleh simpan banyak ni, habis keringat dia macam-macam dia buat. Tapi bila mana dia mati, berapa banyak harta tuan-tuan dan puan akan diagihkan kepada orang lain. Tuan-tuan bawa tak harta ni masuk dalam kubur? Tidak, tuan-tuan dan puan. Sebab orang lain akan ambil alih. Dia ambil alih tu kena bayar ke tidak? Free of charge. Dia ambil ni, dia perlu labur tak saham mana-mana? Tidak perlu. Dia dapat bersih, tuan-tuan dan puan. Maka saya pun mari terfikir. Kalau aku banyak harta, makna kata bila aku mati, pakat bagi korang seorang sikit kan? Pakat kaya korang ni. Kalau saya lah, kalau saya kaya. Kan ni saya tak kaya pun. Tu. Dua benda yang saya cukup seronok tengok. First kali tengok pada sijil mati. Yang kedua adalah harta-harta yang ditinggal oleh si mati tadi. Lepas tu kena beringat. Tuan-tuan kena buat percaturan. Harta yang aku nak bawa dengan harta yang aku nak tinggal. Tuan-tuan nak banyak yang mana? Tuan-tuan nak yang tuan-tuan nak tinggal ke? Tuan-tuan nak banyak yang tuan-tuan nak bawa? Kalau rasa nak bawa yang paling banyak, maka tuan-tuan cari saluran yang macam mana yang menyebabkan banyak nanti bila mana kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Contoh, tabung. Contoh, bagi makan orang susah. Ikutlah apa-apa yang tuan-tuan pun dah tahu dah dalam bab-bab ini. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita nak cuba mengenali akan apa yang dikategorikan sebagai sakit maradul maut ini. Takkan tak ada pendapat ulama yang mengatakan sakit yang macam mana kalau kita nak tahu sakit ini adalah maradul maut. Baik. Maka penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit maradul maut berdasarkan sifat atau keadaan sakit itu sendiri, contoh yang telah disenaraikan oleh Syekh Al-Utsaimin. Apa dia sebut? Dia sebut, tuan-tuan dan puan-puan, iaitulah penyakit radang otak. Kemudian dia sebut apa? Radang selaput dada. Kemudian sakit jantung. Kemudian cirit-birit yang berlarutan. Kemudian keluar darah daripada hidung. Kemudian permulaan lumpuh. Kemudian akhir dari penyakit TBC. Seterusnya demam yang berlarutan setiap 4 hari. Kemudian orang yang berada di daerah yang sedang dijangkiti penyakit taun. Dan yang terakhir, dia sebut wanita yang mengalami sakit di saat melahirkan. Rupanya orang nak beranak ni pun tuan-tuan dan puan adalah dikategorikan sebagai maradul maut. Dulu waktu kecil,
Asal naik suara saja dengan mak, mak mesti sebut. Ihsan kena ingat, mama lahirkan dulu ni, antara hidup dan mati tu tak, bukan senang nak melahir dulu. Dah budak kan kita pun, ya gitu je lah dah. Layan je lah mak kata. Maka 2013, saya pun akad nikah kahwin. Maka 2015, isteri saya nak melahirkan anak. Maka mak saya WhatsApp. Dia kata, kalau Ihsan nak tengok macam mana mama melahirkan dulu, boleh tengok Shikin. Maka orang rumah saya pun kata, kena teman je, jangan tak teman. Masalahnya saya takut. Tapi saya teman je lah. Saya ingat lagi tuan-tuan dan puan-puan, rupanya bila orang nak beranak ni, dia duduk main 3, 4 cm, 5 cm. Saya kata, binatang apa 3, 4, 5 cm? Rupanya buka pintu dia tu. Maka hari tu, 5 ke 6, okey, Cik Ihsan dah boleh naik atas lah. Dekat labor room. Saya pun naik atas. Para bapa-bapa ni duduk tunggu di luar ni, tunggu turn dipanggil. Seorang panggil, lepas 5 minit keluar, Alhamdulillah dapat. Seorang panggil, last kali saya tak panggil-panggil. Bila tak panggil-panggil tadi, doktor pun kata, Cik Muhammad Ihsan. Saya kata, dia nak beranak lah ni. Kita pun pakailah baju kita ni. Maka saya kata, bilik di mana? Saya kata, beranak dah. Belum lagi. Kata dia tengah tu. Duduk tengah on the way lah. Okey. Kita pun masuk. Masuk tadi, tuan-tuan dan perempuan, tengok orang rumah dah macam ni, mata dah terbalik dah. Tolong. Saya kata, sudah dah lah. Kita waktu tu pakai kopiah. Yang kita ingat, bila mana orang nak bersalin ni, sebut apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada rasanya dekat dengan 250 kali saya sebut hari tu. Kemudian nak terang tak lepas. Kemudian doktor pula datang, bawa pula yang tempat tak kaki tu, tak lepas juga. Saya kata, ya Allah, kenapa susah ni? Kemudian doktor kata, saya bagi 2 pilihan. Nak scissor ke nak vacuum? Saya sudah bela, mana aku tahu vacuum dengan scissor macam mana. Maka kita pun tengok nurse. Nurse kata, vacuum, dia kata. Maka, Cik Ihsan boleh keluar. Kalau nak vacuum, keluar. Keluar tadi, tuan-tuan dan perempuan, lepas setengah jam, doktor kata, Alhamdulillah. Saya pun masuk, nak pergi tengok orang rumah patah balik sebab nurse tengah duduk jahit tu. Saya tak tengok, tuan-tuan dan perempuan. Maka pergi tengok anak dalam incubator tadi. Tengok tadi, rupa-rupanya 3.58, tuan-tuan dan perempuan. Masya Allah. Besar tak? Tuan-tuan tengok kepala saya lah besar mana. Mana kata anak besar tu. Semenjak daripada tu lah, tuan-tuan dan perempuan, anda kata terasa sikit hati dengan orang rumah, saya teringat akan waktu dia melahirkan anak saya. Automatik jadi cool, tuan-tuan dan perempuan. Sebab tu, orang lelaki ni kena kenang jasa orang rumah kita. Kalau orang rumah kita kata, gelang ni cabut dah abang, kita pergi belilah gelang baru 1,500. Tuan-tuan kata boleh? Dia beli yang 3,000. Isteri kita kan, dia minta 1,500, up 3,000. Kalau ada duit lah. Tak ada, tak usah buat main, tuan-tuan dan puan. Muflis kejap lagi. Isteri kita kan, muliakan dia. Sebab dia nak boleh ke beranak anak kita berapa banyak urat dia yang putus, kemudian darah yang terkeluar. Jangan buat main. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, orang perempuan, isteri tadi, kita kena hargai dia betul-betul. Sebab dia bukan orang lain pun, dia isteri kita juga. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan, kalau di mahkamah kan, duk bercerita tentang itu, cerita bab ini, dia kutuk isteri dia bukan main. Lah kali saya perselit tengah-tengah. Tuan yang kata begitu kata, dia ni melahirkan anak tuan dah 5 orang dah. Menitik air mata perempuan tu. Yang lelaki cover-cover. Nak menangis malu. Tahu pun. Sebab tu kita ni bila mana bercerai, berpisah, jangan duk fikir tentang kejahatan dia. Kena fikir juga tentang kebaikannya yang lebih banyak daripada kejahatan tadi. Tapi orang kita tak. Bila bergaduh, dia dah macam street fighter, tuan-tuan dan puan. Mana boleh begitu? Mesti anggap sebagai kawan. Baik, seterusnya. Maka tuan-tuan dan perempuan, isu berkaitan dengan wasiat ini, dia akan ada angle-angle yang menyebabkan dia boleh jadi tidak sah.
Sebab itulah kita yang nak buat bermuamalah, kita nak buat apa-apa transaksi, deklarasi wasiat ini, tuan-tuan dan puan mesti tahu. Agak-agak yang aku buat ini, ada tak orang boleh cabar? Tuan-tuan kena fikir. Lepas tu kena belajar. Kita buat itu, kita katakanlah, okey, kalau wasiat apa yang diperlukan? Pewasiat, penerima, harta yang diwasiatkan, kemudian sirah. Ijab dan qabul itu di antara pemberi dan penerima. Maka tuan-tuan nak buat. Kalau lengkap 4 benda Allah ini, maka sah wasiat tersebut. Tapi sekarang ini dah 2023. Takkan tuan-tuan nak main verbal lagi. Tuan-tuan, takkan tuan-tuan dan puan hanyalah di antara tuan-tuan dan puan dengan pemberi saja. Kemudian bila mana pemberi mati, kita nak pergi ambil. Macam mana pula kita nak pergi cerita pada ahli waris yang lain? Agak-agak mereka percaya ataupun tidak? Itu pun masalah juga. Makna kata ustaz, macam mana nak bagi dia orang percaya? Sebab itulah kena ada dokumentasi. Harta apa yang nak diwasiatkan, letak dalam lampiran harta tersebut. Kemudian kita nak pergi kepada sirah. Adanya kita kata lafaz yang dibuat, maka tulislah dengan ini saya sekian, tanda tangan. Kemudian penerima ada lafaz menerima, tanda tangan. Bawa pula 2 orang saksi. Tak kira lah asalkan dia lelaki. Kemudian pergilah pula letak di Pesuruhjaya Sumpah. Kemudian matikan stamp di LHDN. Kan nampak proper tu. Kemudian nak buat apa dokumen itu? Maka simpan pemberi dan penerima, pegang yang original, yang photostat bagi pada ahli waris yang lain. Jadi bila mana pemberi itu mati, baru tak terkejut beruk tuan-tuan dan puan-puan. Dahlah kita kata orang lain tak tahu. Kita pula penerima ini adalah background tak berapa nak cantik. Contoh, apa background tak berapa nak cantik? Pernah tipu orang ke? Padahal dulu cerita dulu. Tapi disebabkan dululah orang selalu duk ungkit hari ni. Jadi kena tahu dalam bab itu. Kalau kita tahu dalam bab ini, tuan-tuan, insya-Allah lah. Makna kata kita ikut kepada undang-undang, hukum hakam, prosedur yang ada. Kita pun tahu, anda kata benda ni kita buat secara komplit, maka datanglah apa sekalipun, tak ada angle-angle yang boleh datang. Boleh memecah masuk untuk membuatkan wasiat itu jadi tidak sah, tidak valid. Saya ingat lagi, waktu tu tak kahwin lagi, kerja dengan orang sebagai peguam. Seorang atuk, dia menghibahkan rumahnya kepada cucu dia. Jadi, sempurnalah hibah tersebut. Atuk tadi pun mati. Adik pada atuk tadi tak puas hati. Apa hubungan orang ini? Tok saudara dengan cucu saudara. Adakah tidak puas hati hanya mulut saja? No. Dia filekan permohonan pengesahan hibah yang dibuat oleh si mati pada cucu dia. Tuan-tuan tahu siapa yang terlibat? Plaintiff adalah tok saudara. Defendant adalah cucu saudara tadi. Saya mewakili siapa? Cucu saudara. Maka bila mana saya mewakili cucu saudara tadi, saya melihat kepada tuntutan yang telah dibuat. Dia mengatakan hibah yang dibuat itu adalah tidak sah kerana berada dalam keadaan sakit maradul maut. Maka saya mari terfikir, maradul maut celah mana ni? Kenapa? Sebab hibah yang dibuat adalah atuk dah tukar nama pada cucu dia di pejabat tanah. Jarang orang hampir pada mati boleh pergi pejabat tanah ni. Nah, tengok sampai tahap begitu dia attack. Dan alhamdulillah, di Mahkamah Tinggi, hakim buat putusan, hibah itu adalah sah. Dia tolak permohonan yang tok saudara dah. Ada kata henti di situ? No. Tok saudara filekan rayuan ke Mahkamah Rayuan. Dan alhamdulillah lagi, panel rayuan tadi menolak rayuan tok saudara tu tadi. Maka dikenakan kos pula dibayar pada cucu saudara. Saya tak tahu dia bayar ke tidak. Nak cerita ni,
Mahkamah boleh settlekan apa? Mahkamah boleh settlekan hukum hakam berkaitan dengan hibah wasiat itu sah ataupun tidak. Masalah yang kedua adalah, tuan-tuan dan puan rasa-rasalah hubungan silaturahim antara tok saudara dengan cucu saudara tadi macam mana? Adakah mahkamah akan buat putusan, hendaklah kamu berbaik-baik? Mana ada putusan begitu. Kalau kamu tak baik-baik, akan dimasukkan ke dalam penjara. Tak ada putusan begitu. Maka sepanjang kes itu berlangsung setahun lebih, mereka bertegur siapa tak? Tidak. Mereka tak jumpa. Mana boleh tak jumpa? Akan berselisih di pintu Dewan Hakim tadi ni. Dewan Mahkamah tadi. Tapi saya ada pesanlah pada klien tadi, cucu saudara tadi. Kata kena salam dengan tok saudara, tak boleh kata. Dia kata saya salam dah, mata dia kot lain. Pula. Sebab tuan-tuan kena ingat ya. Saya kalau bergaduh dengan Tuan Haji, saya belanja Tuan Haji roti canai kuah banjir, teh tarik, selesai. Ataupun kita tepuk bau. Alah, sudah. Okey, habis. Tapi kalau bergaduh dengan adik-beradik, bergaduh dengan ahli keluarga, dia tak padan dengan roti canai kuah banjir ni. Roti telur double pun tak memadai. Tuan-tuan tahu, dia akan jadi apa? Yang pertama adalah, dia akan left group WhatsApp tadi. Lagi? Kemungkinan besar, hari raya dia akan lari ataupun tak jumpa. Kenapa saya kata begitu? Berapa ramai penduduk di Malaysia ini yang lebih daripada setahun, 2 tahun dah tak balik rumah mak ayah dia. Pergi buat siasatan tengok. Pergi buat siasatan. Barangkali dalam masjid ini pun ada yang anak dia dah tak melawat dia hampir bertahun dah. Isunya apa? Macam-macam. Isu tarik muka. Isu cakap belakang. Isu mengutuk. Itu baru isu itu. Kalau isu harta pusaka, ni, masyuk ni. Dia rela putuskan silaturahim. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita tengah hidup lagi ni. Ni Tuan Haji, Puan Hajah ni. Buatlah sesuatu bagi anak menantu, silaturahim dia cantik. Buatlah apa-apa. Ada orang dia buat family day. Buatlah family day. Macam Tuan Haji bolehlah family day di mana? New Zealand. Saya tak boleh, tak mampu. Sungai Congkak saya mampu lah. Maka mana kata ikut kemampuan masing-masing. Ada orang buat family day setahun 2 kali. Ada orang naik kereta sekali. Ada orang buat majlis tahlil di rumah sama-sama. Ada orang buat bakar-bakar yang buat, tuan-tuan jangan tak buat. Sebab kalau tuan-tuan tak buat sekarang, dia makin lama akan makin renggang. Dalam WhatsApp group kena hati-hati ni, musim-musim nak pilihan raya ni, jangan duk bantai lebih sangat. Dalam, gelak Haji. Dalam WhatsApp keluarga, cerita tentang keluarga sudah. Ni dok bubuh tu, bubuh yang ni. Dia tak boleh, dia terasa hati. Bila terasa hati, kebetulan pula dia itu pula ada jawatan. Gaduh. Jadi bila bergaduh, tuan-tuan tak seronok bila bergaduh. Bila bergaduh tak seronok. Yang saya bimbang adalah dalam ahli keluarga, bila bergaduh nak disatukan tadi, saya tak tahu dengan cara apa. Kenapa saya kata tak tahu dengan cara apa? Kalau kita sebagai adik-beradik, kita nak pergi tegur abang kita nak satukan balik. Kita pun ceritalah, qala Nabi SAW. Adik kita pun kata, tukar jadi malaikat dah engkau lah ni. Pula dah. Kenapa? Sebab dia tahu perangai kita macam mana. Berbeza kita dengan kawan-kawan lain, tuan-tuan dan puan-puan. Cara gaduh dia, cara nak baik mudah. Tapi dengan ahli keluarga, cara nak baik, kalau ada 10 jalan itu pun belum tentu berjaya. Ini realiti, ini bukan fantasi saya berkata ni. Kena jaga betul-betul. Anak-anak kita, menantu-menantu kita, tak suka pada menantu, jangan tunjuk. Ni bagi tahu anak kita, aku tak suka bini kau tu. Anak kita pula tak apa nak cerdik, kita beritahu isteri dia. Awak tahu tak, mak saya tak suka awak? Kemudian orang muda ni saya nak tegur ni. Sebab saya pun muda juga. Orang tua ni umur dia tua ke umur muda? Tua kan?
Perasan tak orang tua, ni orang muda yang ada kat sini ni. Dia kadang-kadang dia suka bercakap benda sama. Perasan? Kemudian cara dia tegur, cara dia bercakap, kadang-kadang dia tak ada filter. Dulu waktu muda dia ada filter lagi. Tapi lah ni tak ada filter. Main boom gitu saja. Rasa kita. Baik. Tuan-tuan tahu itu apa? Itulah sifat bagi orang tua bila dia dah tua. Tuan-tuan tahu itu apa? Itulah ujian kepada dia dan ujian kepada kita. Ada orang teruk lagi, mak ayah dia nyanyuk. Tapi apa dia buat? Dia jaga mak ayah dia. Tuan-tuan ingat boleh jaga macam budak. Buatnya mak ayahnya nyanyuk, bila mana buang air besar, dia ambil najis tadi, dia seret dekat ni dinding rumah. Tuan-tuan tak rasa lagi. Tuan-tuan tak rasa lagi. Tapi ada orang sanggup untuk jaga. Ada orang bukan sanggup untuk jaga saja, dia sanggup untuk berhenti kerja ataupun cuti tanpa gaji setahun dua semata-mata untuk itu. Kalau ada 5 orang anak, belum tentu ke-5 akan cuti tanpa gaji untuk jaga. Barangkali seorang. 4 lagi, saya tak boleh. Anak saya exam tahun ni. Anak exam, SPM. Awak? Saya tak boleh. Sebab saya kerja kat KL. Pernah pergi KL yang bangunan tinggi. Itu office saya. Habis tu siapa nak jaga? Engkau. Kenapa aku pula? Sebab engkau kerja kampung, jaga lembu. Sambil-sambil jaga lembu, jaga mak. Dia samakan mak dengan lembu kat dah. Perasan tak? Selalunya yang tak berapa nak pandai tadi, itulah yang selalu jaga kita. Yang tak berapa gaji besar lah yang selalu belanja kita dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Itu hakikat yang mungkin berlaku. Jadi, pesanan saya kepada semua, orang muda, berbaktilah kepada mak ayah selagi mana mereka hidup. Bagi rasa duit kita setiap bulan tu untuk dia dapat. Banyak buat cara banyak, sikit buat cara sikit. Sebab kita akan beri duit pada dia, kita akan berbakti pada dia bukan sampai kiamat. Akan sampai satu masa akan ada yang mati. Kalau ikut logik akal manusia ini, dialah mati dulu. Tapi bila mana dia mati, tuan-tuan tak boleh buat apa yang tuan-tuan nak buat tadi. Maka tuan-tuan pun sebutlah, itulah waktu dia ada dulu tak sempat nak berbakti pada dia. Padahal kau kedekut dulu. Kena hati-hati. Maka sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain ketika. Mudah-mudahan apa yang disampaikan malam ini memberikan satu ilmu, pengajian yang terbaik buat tuan-tuan dan paling penting sampaikan juga kepada orang lain. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.